Okay, dalam video sebelum ni kita dah tengok pasal jasad hitam. So, jasad hitam adalah satu jasad unggul yang mana dia akan serap semua sinaran elektromagnet yang dipancarkan ke atasnya. Pada masa yang sama, dia akan pancarkan sinaran termak. Okay, sinaran tu orang boleh plot graf lah. Sinaran tu orang akan plot graf. Okay, macam ni. Tapi kita tengok dulu macam mana cara nak baca graf ni. Okay, first sekali adalah V sama dengan F lambda. Jadi kalau tengok dekat sini, V sama dengan F lambda. So, kalaulah kita nak bandingkan antara F dengan lambda, kita kena asingkan dulu. F sama dengan V per lambda. So, dari sini kita boleh nampak bahawa F dan lambda adalah berkadar songsang. So, bila berkadar songsang maksudnya bila lambda rendah, frekuensi tinggi. Okey, kenapa kita kena baca macam tu? Sebab kita tengok graf ni instead of frekuensi dia akan baca panjang gelombang. Cikgu letak ikut yang buku teks bagi ni adalah panjang gelombang. Okey, jadi korang tengok A dengan B. Kalau A dengan B, mestilah B lambda dia lebih panjang. Betul? Okey, kalau rasa macam tak tahu nak baca, dia macam ni. Ni kan kalau graf start dengan asalan kosong kat sini, lepas tu nombor dia makin lama makin bertambah. Jadi nilai B, panjang gelombang dia lebih panjang lah. Okey, so kalau B tu panjang gelombang lebih panjang, maksudnya frekuensi dia lebih rendah. Sama lah dekat A, dia terbalik lah. So kat A ni panjang gelombang dia pendek, jadi frekuensi dia akan lebih tinggi. Jadi paksi Y adalah keamatan sinaran. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita try baca dia daripada kanan ke kiri. Baca daripada B ke A. So daripada B ke A, kita boleh nampak bahawa frekuensi dia dari B ke A mula-mula rendah, lepas tu tinggi. Maksudnya frekuensi bertambah. Okey. Lepas tu, lepas kita tengok X tu, kita tengok Y pula. So kita boleh nampak bahawa semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi keamatan, dia macam tak ada limit. Maksudnya kalau kita tinggikan lagi frekuensi, makin tinggilah dia naik ke atas. Jadi keamatan bertambah. Okey, jadi ini adalah graf yang saintis-saintis dulu assume. Maksudnya, diorang rasalah bahawa bila frekuensi bertambah, okey, mestilah keamatan sinaran tu akan bertambah. Okey, jadi inilah diorang bayangkan. Tapi, bila diorang start buat eksperimen, maksudnya dah ada alatan, dah ada teknologi yang sesuai, diorang buat eksperimen nak test lah hipotesis ni, sebab kita bayangkan bahawa bila frekuensi bertambah, keamatan bertambah, dan ini graf yang sepatutnya kita dapat. Okey, tapi ini adalah graf yang kita bayangkan tau. Diorang yang bayangkan, saintis tu bayangkan, okey, rupa dia macam ni. Tapi sebenarnya bila diorang buat graf, ini yang diorang dapat. Maksudnya bila diorang buat eksperimen tu, ini hasil yang dia dapat. Okey, jadi kita tengok C dengan D sama juga. Okey, dekat D ni lambda dia lebih panjang, so frekuensi dia lebih rendah. Dekat sini lambda dia lebih rendah, so frekuensi lebih tinggi. Jadi kita baca juga daripada kanan ke kiri. Okey, bila frekuensi bertambah, kita boleh nampak bahawa part ni keamatan bertambah juga. So keamatan bertambah. Tapi dia bukan sampai habis. Okey, so itu beza dia dengan fizik klasik. Jadi ini adalah assumptionnya. Fizik klasik graf ni adalah graf assumption ataupun pendapat awal dahulu. Tapi bila diorang dah start buat eksperimen, diorang baru sedar macam, sabar jap. Bila frekuensi bertambah, keamatan memang bertambah mula-mula. Okey, tak ada masalah. Tiba-tiba sampai dekat UV. Okey, kenapa tiba-tiba UV kat sini? Sebab kan elektromagnet, kita belajar ada radio, Raja Muda India cuba untuk X-ray gorila. Radio, mikro, infra, cahaya, UV, X-ray dan gamma. Kan? So dekat sinilah UV. Dekat sini adalah UV. Dekat situ, walaupun kita naikkan lagi frekuensi, kita still baca keamatan dia sebagai lebih rendah. Okey, jadi ini adalah graf yang diorang buat hasil daripada eksperimen. Yang pertama ni adalah fizik klasik ataupun anggapan asal. Okey, jadi bila diorang tengok tak sama langsung dengan apa yang diorang bayangkan. Okey, samalah belah kanan, tapi ada part yang tak sama. Ini yang diorang panggil malapetaka UV ataupun UV katastrofi. Okey, bukanlah malapetaka berlaku pun, tapi dia macam, asal ni kenapa sampai dekat UV dia turun? Macam itulah. Jadi, point dekat sini adalah
perbezaan inilah yang menyebabkan lahirnya fizik kuantum. Sebab bila benda ni jadi, bila dia nampak benda ni, dia kena explain. Okay, itu tujuannya fizik, itu tujuannya saintis. Jadi diorang kena explain, jadi explanationnya, okay, dari situlah timbulnya fizik kuantum. Okay, dari situlah timbulnya Max Planck ataupun Einstein punya teori fotoelektrik dan sebagainya. Okay, so ini adalah berkenaan dengan graf. Jadi untuk video seterusnya kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan kuantum tak, bukan. Untuk video seterusnya kita akan tengok pasal spektrum pancaran. Okey, terima kasih.